Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama kita mengikuti kelas pengajian dalam talian membahaskan kitab Talbis Iblis yang dibawakan daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis. Dan insya-Allah pada pagi ini ataupun slot yang pertama ini kita akan menyambung perbahasan daripada bab yang ke-10 daripada kitab Talbis Iblis, iaitu bab berkenaan dengan talbis iblis ke atas golongan sufiyah dan juga golongan yang zuhud. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan membahas topik yang lebih khusus, iaitu zikru talbis iblis ala sufiyati fil khuruj 'anil amwal wat tajarrudi 'anha, iaitu satu bab yang berkaitan dengan talbis iblis ataupun bisikan iblis, tipu daya iblis kepada golongan sufi dalam bab berkaitan dengan menjauhkan diri daripada harta dunia ataupun mengumpulkan harta. Pada bab ini Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan naqdu masaliki sufiyati fi tajarrudihim, kritikan terhadap sifat golongan sufi ataupun tabiat golongan sufi dalam menjauhkan diri daripada harta. Tajarrud, iaitu mereka memandang harta itu dengan satu pandangan sahaja, harta itu sifatnya terlalu negatif sehingga kita terpaksa menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya. Ba'idan syadida, kita menjauhkan diri daripada harta kerana dalam pandangan dan dalam kefahaman mereka, harta dunia itu tidak ada kebaikan ataupun tidak ada manfaat sama sekali. Kata Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, وَرَدُّ هَذَا الْكَلَامِ مِنْ طُرُقٍ, dan kritikan ataupun bantahan terhadap kefahaman seperti ini adalah berdasarkan beberapa dalil ataupun beberapa fakta yang akan dibawakan. Iaitu pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, amma syaraful mal fa inna Allah azza wa jalla 'azzama qadrahu wa amara bihifzihi idh ja'alahu qiwaman lil adamiyyi syarif fa huwa syarifun. Adapun kemuliaan harta, adakah kemuliaan bagi harta? Persoalannya sekarang, golongan sufi sebahagian daripada mereka melihat harta itu dengan pandangan yang terlalu buruk dan negatif sehingga kita tidak boleh mendekatinya walau sedikit pun. Sedangkan kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, syaraful mal, harta itu ada kemuliaannya kerana Allah Azza wa Jalla sendiri telah memerintahkan kepada kita untuk menjaga harta, memiliki harta, mengumpul harta, kerana harta itu qiwaman lil adami syarif, penguat kepada anak Adam. Fahuwa syarifun, dan harta itu sendiri ada kemuliaan
seperti mana dalil yang dibawa daripada surah An-Nisa, iaitu ayat yang berbunyi wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan ataupun jangan kamu berikan urusan harta ini kepada orang-orang yang sufaha, kurang akal, yang mana harta itu Allah Ta'ala telah jadikan qiyamah, iaitu adanya pengurusan harta. Kalau harta itu sama sekali tidak ada kebaikan, kenapa perlu ada ayat seperti ini untuk beritahu kepada kita sebagai gesaan? Perlunya kepada kita untuk kita jaga harta, perlunya kepada kita ada pengurusan harta yang baik. Maknanya di sana masih lagi ada nilai-nilai positif ataupun bahagian-bahagian yang baik daripada harta. Walaupun secara umumnya kalau kita melihat dalam hadis-hadis ataupun dalam sebahagian ayat Al-Quran mencela sifat menumpuk harta ataupun mengumpulkan harta. Tetapi walau bagaimanapun di sana masih lagi ada kebaikan. Wa naha azza wa jalla an yusallimal malu ila ghairi rasyid. Dan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala telah menegah ataupun melarang untuk menyerahkan harta ini kepada orang yang tidak pandai menguruskan harta. Faqala, maka berkata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Bila mana telah sampai seseorang itu kepada keadaan dia pandai menguruskan harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka engkau berikan ataupun engkau serahkan urusan itu kepada mereka. Maknanya berdasarkan dua ayat, ayat ke-5 dan ayat ke-6 daripada surah An-Nisa, apa yang ingin disampaikan oleh Ibnu Jauzi sebagai kritikan terhadap dakwaan dan kefahaman sebahagian golongan sufi, mereka mengatakan bahawasanya harta itu tidak ada kebaikan langsung, sedangkan dua ayat ni Allah Subhanahu wa taala cerita pada kita di sana perlu ada orang yang pandai menguruskan harta. Maknanya harta masih lagi mempunyai ataupun masih lagi ada di sana kebaikan dan manfaat. Qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an idha'atil mal wa qala li Sa'd, dan telah sahih datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis larangan tentang perbuatan menyia-nyiakan harta, mensia-siakan harta. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahih mereka, dan hadis yang diriwayatkan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, yang mana Nabi SAW pernah berkata kepada Sa'ad, kata Nabi SAW, la an tatruka warasataka aghniya'a khairul laka min an tatrukahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, pesanan ataupun kata-kata Nabi kepada sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi kata, la anta tatruka warasataka aghniya'a khairul laka. Kamu tinggalkan, yakni kamu mati dalam keadaan kamu tinggalkan waris kamu dengan harta lebih baik berbanding dalam keadaan ataupun berbanding keadaan kamu meninggalkan ahli keluarga kamu dengan sebab kematian dalam keadaan mereka ni'alatan yatakaffafuna an-nas, dalam keadaan mereka itu miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sekalian manusia. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kita dapat lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita sebaik-baik orang tu dia simpan ataupun dia bahagikan satu bahagian daripada harta dia kepada ahli warisnya, supaya dengan kematiannya tidak menyebabkan ahli waris itu berada dalam keadaan fakir. Kematian seseorang tersebut menyebabkan masih lagi ada bahagian harta yang boleh ditinggalkan kepada tanggungannya, isterinya, anak-anaknya, ahli warisnya. Jadi jelas dalam hadis ni menunjukkan pada kita harta itu masih lagi ada manfaat, walaupun ada larangan daripada Nabi SAW tentang sikap mensia-siakan harta itu sendiri. Waqala, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nafa'ani malun kama li Abi Bakrin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sanadnya dinilai sebagai sanad yang sahih, Nabi pernah sebut, Nabi kata, ma nafa'ani malun kama li Abi Bakrin.
Tidak bermanfaat kepadaku harta seperti mana harta Abu Bakar. Maknanya apa yang ingin disampaikan oleh Nabi dalam hadis ataupun melalui perkataan ataupun melalui sabdaan Nabi ni, Nabi nak beritahu pada kita bahawasanya harta itu walaupun jelas ataupun umumnya mengetahui ada kesan buruk negatif dengan sifat suka simpan harta ataupun sifat keadaan orang yang banyak harta. Tapi walau macam mana pun di sana ada orang-orang kaya yang hebat daripada kalangan sahabat Nabi, dan mereka itu ada banyak harta, mereka kaya, tapi harta itu tidak menjerumuskan mereka dalam murka Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, harta itu telah menyelamatkan mereka daripada murka Tuhan, menjadikan mereka dapat menjadikan harta itu sebagai jambatan untuk terus kepada syurga. Jadi itu daripada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Amr bin al-As, seterusnya hadis seterusnya daripada sahabat bernama Amr bin al-As berkata, ba'atha ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Amr bin al-As, seorang sahabat Nabi. Hadis ni menceritakan kepada kita bagaimana Amr bin al-As saat beliau baru masuk Islam, Nabi telah melantik beliau untuk menjadi general ataupun ketua kepada satu peperangan. Kata Amr bin al-As, ba'atha ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi telah memanggil aku dan memilih aku untuk jadi utusan ataupun ketua kepada pasukan perang ni. Faqala, maka Nabi SAW pun berkata padaku, khudh alayka thiyabaka wa silahaka thumma atini. Wahai Amru, ambillah pakaian kamu dan senjata kamu, kemudian datang kepada aku. Fa'ataituhu faqala, maka aku telah datang kepadanya dan aku kata, dan berkata Nabi, faqala Nabi, inni uridu an ab'athaka ala jayshin. Wahai Amru, aku ingin menjadikan kamu sebagai ketua kepada pasukan tentera ni. Fayusallimakallahu wa yughnimaka. Maka dengan sebab aku jadikan kamu ketua kumpulan untuk pasukan perang ni, Allah Ta'ala akan baikkan keadaan kamu ataupun akan kuatkan Islam kamu, wa yughnimak, dan Allah Ta'ala akan kayakan kamu. Wa arghabu laka fil mali raghbatan salihah. Dan aku sangat suka orang bila mana dia bersungguh-sungguh untuk dapatkan harta, dia bersungguh-sungguh dengan niat yang baik ataupun dengan azam yang baik. Faqultu, maka aku pun jawab, aku pun balas balik kata-kata Nabi. Sebab Nabi kata aku akan pilih kamu untuk jadi ketua pasukan perang, dengan pilihan ni akan menjadi sebab kamu akan dapat harta, kamu akan kaya. Faqultu ya Rasulullah, maka Amru pun jawab, ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal. Aku tidak masuk Islam kerana nak harta ataupun kerana cintakan harta. Walakinni aslamtu, akan tetapi aku masuk Islam raghbatan fil Islam. Aku nak pada Islam. Tidak ada dalam hati aku masuk Islam kerana aku nak jadikan dia peluang untuk aku dapat harta banyak. Faqala, maka jawab Nabi, respon Nabi, ya Amru, wahai Amru, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu, sesungguhnya harta yang baik itu ialah harta yang jatuh ataupun berada di tangan orang salih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dan juga Ibnu Hibban, dan sanadnya dinilai sebagai sanad yang hasan. Maknanya nak beritahu pada kita berdasarkan hadis-hadis yang telah dibaca tadi, bermula daripada dua ayat Quran daripada surah An-Nisa ayat ke-5 dan juga ayat yang ke-6, sampailah kepada hadis Amr bin al-As. Hadis-hadis dan ayat-ayat Quran ni menunjukkan pada kita anna lil mali syarafun. Sesungguhnya bagi harta tu ada kemuliaan. Harta tu akan mulia macam mana keadaannya. Harta tu akan mulia bila mana diuruskan orang yang rasyid, orang yang pandai mengurus. Rasyid bukan hanya maksud cerdik, tapi orang yang pandai mengurus. Sebab cerdik dalam definisi kita hari ni mungkin orang yang pandai belajar, peperiksaan dapat markah tinggi, dapat pangkat yang tinggi. Dalam kefahaman pandangan kita ialah orang cerdik. Bukan orang seperti ni yang kita kena urus ataupun kita kena bagi harta, tapi orang yang memang pandai mengurus. Betul-betul pandai mengurus supaya harta itu tidak berlaku
sia-sia ataupun penyelewengan terhadap harta tersebut. Jadi dalam hadis-hadis yang dah kita lalu tadi, bermula daripada pesanan Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi kata jangan kamu tinggalkan ahli keluarga kamu dengan kemiskinan, tapi tinggalkanlah kalau kamu mati, simpan bagi mereka harta. Itu lebih baik berbanding kamu tinggalkan mereka dalam tidak ada apa-apa. Lepas tu hadis Nabi komentar, Nabi beri pandangan terhadap harta Abu Bakar. Iaitu Nabi kata, Abu Bakar itu sendiri harta dia yang paling aku suka, sebab harta tu diurus dengan baik. Seterusnya apa yang Nabi sebut kepada Amr bin Al-As. Jadi melalui hadis-hadis ni jelas kita nampak harta itu dia ada sisi negatif dan dia ada sisi positif. Maknanya seseorang tu dia jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan penyebab besar ataupun orang kata apa, dia punya faktor utama jauh pada Allah Taala ialah harta, bukan juga. Tapi ada faktor-faktor lain, pandangan, kecenderungan dia, wijhatuhu lil mal, kecenderungan dia terhadap harta itu yang dibahas dalam kitab kita ni. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab iaitu al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, fahadhihi al-ahadithu mukharrajatun fi as-sihah. Kesemua hadis-hadis tadi telah dikeluarkan daripada nilaian-nilaian hadis yang sahih. Wahia ala khilafi ma ta'taqiduhu al-mutasawwifatu min anna ikthar al-mal hijabun wa 'uqubah wa anna habasahu yunafi at-tawakkul. Kata al-Imam Ibn Jauzi berdasarkan hadis-hadis yang telah kita lalu dan telah kita bacakan tadi, apa yang telah difahami, apa yang telah diiktiqadkan oleh golongan sufi, min anna, daripada sesungguhnya, ikthar al-mal hijabun wa 'uqubah, memperbanyakkan harta ataupun ada harta tu hijab dan azab, hukuman pada Tuhan, wa anna habsahu yunafi tawakkul, dan orang yang banyak harta ni dia akan ada masalah iaitu tawakalnya terganggu. Semua itu terbatal dengan hadis-hadis yang dah kita baca. Wala yunkaru annahu yukhafu min fitnatihi, tapi walau macam mana pun tidak diingkari juga sesungguhnya harta itu ada fitnahnya. Ada juga tempat-tempat yang boleh bagi kita rosak dengan sebab harta tu. Wa anna khalaqan kathiran ijtanibuh, dan dengan sebab fitnah harta tu jugalah ramainya orang-orang menjauhkan diri daripada harta, li khaufi dhalik, dengan sebab takut fitnah harta. Wa anna jam'uhu min wajhihi yughir, sesungguhnya orang yang mengumpul harta kerana tujuan yang tidak jelas, maka itu perkara yang boleh menyebabkan hatinya lari ataupun kecenderungan dia lari kerana harta yang banyak ataupun sikap nak kepada harta tu tinggi, menyebabkan berlakunya hasad dengki. Wa salamatul qalbi minal iftinani bihi yab'ud, dan dengan sebab harta tu jugalah menyebabkan hati kita ni rasa kurang tenang kerana harta. Wa ishtighalul qalbi ma'a wujudihi bi dzikril akhirati yanduru, dan dengan sebab sibuknya hati kepada harta tu menyebabkan ingatan kita terhadap akhirat itu semakin kendur. Walihadza khifa fitnatuhu, oleh sebahagian ataupun oleh sebab itulah fitnah terhadap harta ini sangat-sangat ditakuti. Fa amma kasbul mal, adapun mencari harta ataupun mengumpul harta, fa inna man iqtasara ala kasbil bulghati min hilliha fadzalika amrun la budda minhu. Adapun orang yang bekerja untuk dapat harta, dapat duit, dapat gaji hanya kerana untuk meneruskan ataupun nak cukupkan bekalan bulghah, meneruskan sara hidup untuk dia survive hidup atas muka bumi ni, dia boleh tanggung ataupun dia boleh laksanakan amanah dan hak-hak orang terhadap diri dia. Contoh tanggungan isteri dia, nafkah anak, bini dia, apa semua. Okay. Jadi itu perkara yang tak dapat dinafikan lagi. Wa anna man qasada jam'uhu wal istikthara minhu minal halal nazarna fi maqsudihi, dan ada orang yang bersungguh-sungguh mengumpul harta daripada jalan yang halal,
maka itu kami melihat daripada maksud yang baik. Fa in qasada nafsal mufakharati wal mubahah fa bi'sal maqsud. Sekiranya dia berniat ataupun dia bermaksud daripada kumpul harta tu al mufakharah wal mubahah, tujuan dia untuk berbangga-bangga ataupun untuk tunjuk sombong pada orang, fa bi'sal maqsud, maka itulah seburuk-buruk niat. Wa in qasada i'fafa nafsihi wa 'ailatihi wadakhara li hawadith zamanihi wa zamanihim wa qasada at-tawsi'ata 'ala al-ikhwan wa ighna' al-fuqara wa fi'l al-masalih uthiba 'ala qasdihi wa kana jam'uhu bi hadhihi an-niyyati afdal min kathirin min at-ta'ah. Sekiranya orang tersebut dia cari harta, dia kumpul harta dengan niat-niat yang lain selain pada niat yang buruk tadi, i'faf nafsihi wa 'ailati, untuk jaga maruah diri dan juga maruah tanggungannya. Ada harta, tak jadilah sikap meminta-minta pada orang, maka itu baik. Dan dia simpan harta ataupun dia cari harta, dia kumpulkan harta ni untuk mengelakkan diri dia ataupun untuk jadi bekalan ketika mana waktu kecemasan, maka itu baik. Wa qasada at-tawsi'ata 'ala al-ikhwan, dan tujuan dia untuk mewahkan ataupun untuk bantu ahli adik-beradik dia, maka itu juga baik. Wa ighna al-fuqara, bantu orang-orang fakir. Wa fi'l al-masalih, dengan adanya harta banyak boleh buat benda-benda maslahah. Macam keadaan yang kita lalui sekarang ni dalam tempoh kawalan yang dilanjutkan lagi sehingga pertengahan April. Ada sebahagian daripada saudara-saudara kita sesama Islam, hatta yang bukan Islam, agak terkena ataupun tertekan dengan perkara yang berlaku dari segi sudut ekonominya. Maka orang-orang yang ada harta banyak, pada waktu inilah mereka melakukan fi'l al-masalih. Tolong orang-orang yang susah. Kita bagi bantuan. Selain pada tu, kita bagi juga kepada golongan yang disebut sebagai frontliner ataupun barisan hadapan daripada kalangan kaki tangan perubatan. Kita bagi mereka bantuan, mudahkan urusan mereka. Orang yang ada duit, ada harta banyak boleh buat. Orang yang tidak ada harta banyak, mereka hanya mampu berdoa. Bukanlah makna kata doa itu bukan satu benda yang baik. Doa juga satu benda yang baik. Tapi kalau kita ada harta, peluang untuk buat baik itu lebih besar berbanding orang yang ada harta cukup-cukup ataupun orang yang kurang hartanya. Wa kana jam'uhu bihadhihi an-niyyati afdala min katsiri min at-ta'ah. Sesungguhnya mengumpulkan harta dengan niat ini lebih baik dan tersangat-sangat afdal daripada sebahagian ketaatan, daripada kebanyakan ketaatan. Wa qad kana niyyatu khalqi katsirin min as-sahabah, dan inilah niat sebahagian besar daripada sahabat Nabi ridwanullahu anhum. Maksudnya sebahagian sahabat Nabi ni orang kaya. Kalau kita tengok Uthman bin Affan, orang kaya. Kalau kita tengok Abu Bakar As-Siddiq, ini semua orang-orang yang kaya. Dan mereka punya kekayaan, kesan kekayaan tu masih lagi mengalir kebaikannya sampai sekarang. Abdul Rahman bin Auf dan sekian sahabat Nabi. Ada sebahagian sahabat Nabi yang tanah mereka masih lagi memberi manfaat kepada mereka. Kita pergi ke Madinah Al-Munawwarah, kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah, tanah-tanah di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang asalnya tanah kepunyaan para sahabat Nabi, dibangunkan di atasnya rumah penginapan ataupun hotel yang berstatus wakaf. Manfaat pahala itu besar mengalir. Kita boleh bayang sahabat Nabi, orang yang pernah jumpa Nabi dan beriman pada Nabi. Bahkan sebahagian mereka ni pula Asyaratul Mubashirin fil Jannah, 10 orang yang dijamin syurga. Dahlah dijamin syurga. Dah lama dah wafat, 1000 tahun lebih wafat. Kebaikan masih lagi non-stop, pahala masih lagi berlangsung, bergerak pada mereka dengan sebab harta mereka banyak. Dan hari ini orang duk guna kemudahan yang duduk di atas tanah milik mereka. Jadi kita boleh tengok kebaikan lebih banyak, peluang buat baik lebih banyak. Qala al-musannif, berkata pengarang yang dirahmati Allah, wa ablaghu min hadha anna Ya'qub alaihi salatu wassalam lamma qala lahu banuh wa nazdadu kayla ba'ir ma ila hadha wa arsala ibnata Bunyamin ma'ahum. Serunya penulis
Al-Imam Ibn Jauzi, dia letakkan ataupun dia sebutkan di sini contoh-contoh daripada Al-Quran. Maknanya bolehnya kita sebagai seorang Muslim ada perasaan cenderung pada harta tu. Boleh, benda tu tidak ada ataupun tiada masalah. Dalam apa yang disebutkan oleh Ibn Jauzi, dia sebut sini wa ablaghu min hadha, dan lebih dalam, maknanya lebih jelas daripada sekian hadis yang kita sebut tadi. Dalam Quran disebutkan Yaqub, ayah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ketika mana anak-anaknya balik daripada Mesir minta bantuan harta, maka Quran sebut wa nazdadu kaila ba'ir. Dia ada satu ayat dalam surah Yusuf ni, ayat yang ke-65, Allah Ta'ala sebut pada kita keinginan nak harta lebih. Dah balik dah. Lepas tu beri syarat. Maknanya Nabi Yusuf beri syarat, kalau nak minta tambah lagi bekalan ni boleh. Datang sekali lagi ke Mesir, tapi syarat seterusnya, tolong bawa sekali adik kamu yang bongsu, nama dia Bunyamin. Kalau kita baca surah Yusuf, kita akan tengok pergi baliknya adik-beradik Nabi Yusuf ni berlaku sebanyak 4 kali. Kali pertama, permulaan kemarau. Perjalanan mereka daripada Palestin ataupun daripada Syam menuju ke Mesir untuk minta bantuan, sebab Mesir pada waktu tu sebuah negara yang cukup bekalan ketika mana berlakunya kemarau panjang. Cuma nak beritahu dalam ayat ni, ayat yang ke-65, wa nazdadu kaila ba'ir, kami akan tambah pada kamu bekalan tu seekor unta penuh. Kami akan tambah pada kamu. Maknanya apa nak beritahu sini? Nak beritahu sini kecenderungan nak ada harta tu ada dalam hati Nabi Yaqub. Wa anna Syu'aiban tami'a fi ziyadati ma yanaluhu faqala fa in atmamta 'ashran famin 'indik. Selain daripada tu, dia bawa juga dalil daripada surah Qasas ayat yang ke-27, kisah Nabi Musa alaihi salam ketika mana dia diminta oleh Nabi Syuaib, lepas pada dia tolong dua beradik, dua orang perempuan tu, kamu boleh kahwin dengan anak aku ataupun kamu kena kahwin dengan anak aku, dan mahar dia ialah kena bekerja selama 10 tahun. Cuma nak beritahu kepada kita, tumuh, kehendak, tamak kepada harta, ini tamak yang positif. Sebab apa nak harta? Sebab apa nak kaya? Sebab dengan kaya saya boleh buat banyak kebaikan, dan kebaikan tu banyak orang boleh rasa, bukan saya seorang aja. Maka benda tu tiada masalah. Wa anna Ayyub alaihi salam, seterusnya kata Ibn Jauzi, Nabi Ayyub alaihi salam lamma ufiya, ketika mana dia disembuhkan oleh Allah Ta'ala daripada sakit dia, kharra alaihi jaradun min zahab, maka Allah Ta'ala jadikan dia ni dikelilingi oleh belalang daripada emas. Emas betul. Bukan warna belalang tu warna emas, tapi memang emas betul. Fa akhadha yahthaw fi thawbih, maka Nabi Ayub telah mengambil belalang tu sampai penuh dalam baju dia, duk tangkap letak dalam baju. Yastakthir minhu, dan dia cuba kaut lagi. Faqila, maka Allah Ta'ala kata kepada dia, ma syaba'ta amma syabi'ta, kamu belum puas lagi ke dengan ambil banyak dah belalang tu? Maksudnya kamu dah confirm kaya dengan ambil belalang tu. Faqala, maka kata Nabi Ayub, ya Rab, wahai Tuhan, man yashba'u min fadli, siapakah yang kenyang ataupun yang puas dengan rahmat ataupun kelebihan nikmat yang dah kamu beri. Okay. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah. Maknanya nak beritahu pada kita kejadian-kejadian ataupun perkara yang berlaku pada Nabi Ayub selepas daripada dia baik sakit. Wa hadha amrun markuzun fi ittiba', dan ini ialah perkara yang memang sudah ada dalam hati manusia. Sebab tu Quran surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut pada kita, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Telah dihiasi dalam hati manusia kecenderungan syahwat kepada perempuan, wal banin, dan juga anak-anak dan juga pengikut yang ramai, pengaruh, yang bermaksud pengaruh, wal qanatir, dan juga harta yang bertimbun-timbun, minaz zahab wal fiddah, daripada emas dan juga perak. Ini perkara yang memang dah ada. Allah Ta'ala tak suruh kita buang pun, cuma Allah Ta'ala suruh kita halakan kecenderungan itu ke arah yang baik. Fa idza qusida bihil khairu kana khairan mahdan, sekiranya kamu halakan kecenderungan
ketamakan tu ke arah kebaikan, maka itu lebih baik. Wa ammal kalamul muhasibi, kata Ibnu Jauzi, adapun kata-kata seorang tokoh sufi nama dia Al-Muhasibi, fa khata yadullu 'ala al-jahli bil ilm, maka kata-katanya jelas satu kesilapan, satu penyelewengan ataupun satu fakta yang tak benar, yang menunjukkan dia ni jahil terhadap ilmu. Wa qawluhu, apa kata-katanya? Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, naha ibadahu an jam'il mal, Allah Ta'ala larang hamba-hambanya mengumpul harta. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ummatahu an jam'il mal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya daripada mengumpulkan harta. Fahadha muhalun, dan ini sangat-sangat ternafi. Innaman nahyu an su'il qasdi bil jama', sesungguhnya larangan kumpul harta ni dengan sebab buruknya niat lepas daripada kumpul harta tu. Sebab tu kalau kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala sebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, celakalah bagi orang yang suka menumpuk harta sehingga masuk dalam kubur masih nak tumpuk harta lagi. Bukanlah makna kata kritikan itu ataupun kecelakaan tu pada semua orang yang banyak harta, sebab di sana ada sahabat Nabi yang banyak harta. Tapi poin dia situ ialah su'il qasdi bil jam'i, buruknya niat dengan sebab banyak harta. Wa qawluhu, dan kata Al-Muhasibi, tarkul malil halal afdalu min jam'ihi, tinggalkan harta yang halal lebih baik berbanding kita kumpul harta. Ini kata-kata seorang tokoh sufi. Laisa kadzalik, kata Ibnu Jauzi, bukan seperti itu, dan itu jelas salah. Bal mata sahhal qasdu, bahkan bila mana benar dia punya niat, fajam'uhu afdal bila khilafi 'inda ulama, maka kumpul harta tu paling terbaik bila mana betul niat tanpa khilaf di kalangan para ulama. Hadza madhhabu fuqaha, dan inilah yang disebutkan oleh sebahagian para fuqaha. Wa a'jabu li suquti Abi Hamid, dan aku sangat-sangat hairan dan terkejut dengan diamnya Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Okay, dalam perbincangan ataupun dalam kitab Talbih Iblis ni, dalam bab yang ke-10 ni, ada sedikit kritikan Ibnu Jauzi kepada seorang tokoh besar. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, dia adalah tokoh besar, iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijrah, penulis kitab Al-Mustasfa dalam bidang fiqh dan usul fiqh, dan juga penulis kitab yang paling terkenal ialah Ihya Ulumuddin. Kata Ibnu Jauzi, wa a'jabu li suquti Abi Hamid, aku sangat hairan dengan diamnya Abu Hamid terhadap kata-kata Al-Muhasibi ini. Bal nasartuhu, bahkan Abu Hamid ataupun Imam Al-Ghazali ni, dia tolong sebarkan pula kata-kata Al-Muhasibi. Wa kaifa yaqul, dan macam mana dia boleh sebut perkataan tu, inna faqdal mal afdalu min wujudihi wa in surifa ila al-khairat, sesungguhnya tiada harta lebih baik daripada ada harta, walaupun ada harta tu kita halakan ke arah kebaikan. Ini kata-kata Al-Imam Al-Ghazali. Jadi Ibnu Jauzi ni dia terkejutlah dengan kata-kata Imam Al-Ghazali ni. Walau idda'al ijma'a ala khilafin hadha la sihha, walakin tasawwufuhu ghairu fatwahu, dan dia telah mendakwa ini adalah ijma' terhadap khilaf yang jelas, walakin tasawwufahu ghairu fatwa. Kata Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, para ulama telah ijma' tentang kumpul harta ni boleh dengan niat yang baik, tapi tasawufnya telah menyebabkan dia tidak jelas dalam beri fatwa. Ini kritikan yang agak pedas lah daripada Ibnu Jauzi terhadap Imam Al-Ghazali. Dan benda ni kita kira biasa di dalam lapangan ataupun medan ilmu para ulama. Perkara ni ialah perkara yang umum. Okay. Kata Ibnu Jauzi, walakin tasawwufahu ghairu fatwa, tasawufnya, kecenderungannya terhadap ilmu tasawuf tu menyebabkan dia tersilap pandangannya, dan itu bukan fatwa. Maknanya kata-kata Imam Al-Ghazali, tak ada harta lebih baik daripada ada harta walaupun buat baik, walaupun harta tu hala ke arah baik, itu bukan fatwa, walaupun dia ialah tokoh fiqh.
Dia digelar sebagai ashabul wujuh dalam mazhab Syafi'i, tapi walau macam mana pun itu bukan fatwa. Wa qawluhu yanbaghi lil murid an yakhruja min malihi, dan dia pernah kata sepatutnya bagi orang yang belajar ataupun orang yang sedang meningkatkan hubungan dia dengan Tuhan, dia keluarkan semua hartanya. Qad bayyana annahu in kana haraman, dan benda tu jelas sekiranya keluarkan harta tu dengan sebab harta tu haram. Memang jelas pun kalau harta tu haram kita kena keluarkan. Au fihi syubhah, ataupun dalam harta tu ada syubhah. Au an yaqna'a huwa bil yasir au bil kasb jaza lahu an yakhruja minhu wa illa fala wajha lidzalik. Ataupun dia orang yang ada harta, dia keluarkan sebab dia nak rasa cukup dengan yang sedikit. Dia ada harta banyak, dia keluarkan pada orang, maka benda tu tiada masalah. Tapi kalau dengan sebab saja-saja, tanpa ada apa-apa sebab yang baik, maka perkara itu sangatlah tertolak. Wa ammal anbiya'u faqad kana li Ibrahim alaihi salatu wassalam zar'un wa malum. Sesungguhnya bagi Nabi Ibrahim itu adanya tanaman dan adanya harta. Wali Syuaib, dan juga bagi Nabi Syuaib, wali ghairihi, dan sekalian para nabi. Wa kana Sa'id bin al-Musayyib, dan salah seorang tokoh namanya Sa'id bin al-Musayyib. Sa'id bin al-Musayyib ni adalah seorang tabi'in. Kalau saya tak silap, dia menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Sa'id bin Musayyib ni dia pernah sebut, dia kata la khaira fi man la yatlubul mal. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak ada harta. Yaqdi bihi dainahu, bila mana ada harta dia dapat bayar hutang. Wa yasunu bihi irdahu, boleh jaga maruah diri. Wa yasilu bihi rahimah, boleh sambung silaturahim. Orang ada harta, bolehlah dia sambung silaturahim dengan adik-beradik dia. Sebab antara cara nak tackle adik-beradik kita makin rapat ialah dengan kita banyakkan harta. Kita sedekahkan ataupun kita beri. Okay. Sebab tu saya tertarik dengan satu potongan video yang saya pernah lihat dalam YouTube, iaitu video seorang ulama daripada Kuwait, nama dia Dr. Al-Khamis, silap nama dia. Okay. Dia sebut, dia kata ada orang tanya soalan pada dia, boleh tak bayar zakat kepada adik-beradik yang masuk dalam asnaf? Maknanya adik-beradik kita tu dia susah, dia masuk dalam asnaf, kita bayar zakat kat dia. Okay. Maka Syekh Al-Khamis, Osman Al-Khamis ni dia kata perkara tu boleh, bahkan perkara tu sangat dituntut. Cuma dia beri komentar sikit. Dia kata, macam mana kamu boleh membiarkan adik-beradik kamu sehingga jadi asnaf, boleh terima zakat, sedangkan kamu ada harta? Macam mana kamu boleh biarkan adik-beradik kamu tu jadi asnaf penerima zakat, sedangkan kamu duk ada, duk hidup lagi? Sepatutnya kamu kena beri dia sehingga dia tak jadi asnaf zakat. Bukan kata salah bayar zakat kepada adik-beradik yang susah, benda tu boleh. Cuma nak beritahu pada kita bahawasanya sebaiknya ataupun yang terbaiknya ialah kita duk berkongsi masa zaman belum susah ni. Bahkan itu lebih mengeratkan. Okay. Dan itu yang disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib kata, kalau orang yang ada harta ni boleh bayar hutang, boleh jaga maruah, boleh sambung silaturahim, fa in mata, dan jika dia mati dia tak susahkan orang, tarakahu mirasan liman ba'dahu, dia tinggalkan pula harta kepada orang yang dah mati. Kalau orang ada harta banyak, dan sekarang ni dah banyak alternatif lah untuk bantu ahli keluarga kita. Sekarang ni dah ada konsep hibah. Maknanya orang-orang yang kita tanggung ni, kalau kita meninggal la samahallah dengan sebab-sebab yang kurang baik, ataupun meninggal muda apa semua, isteri tak terabai, anak-anak kita tidak terganggu pendidikannya, itu alternatif-alternatif yang kita boleh gunakan untuk kita jaga kita punya kelangsungan tanggungan kita, kelangsungan hidup. Wa khallafa Ibnul Musayyib, dan Ibnul Musayyib, Sa'id bin Musayyib, bila mana dia meninggal, dia telah meninggal dunia dengan tinggal 400 dinar. Maknanya dia ada harta 400 dinar. Wa qad dzakarna ma khallafat as-sahabah, dan kami pun telah sebut apa yang telah ditinggalkan oleh sahabat. Wa qad khallafa Sufyan ats-Tsauri, dan itu juga ialah benda yang telah disebut ataupun telah dilakukan oleh Sufyan ats-Tsauri, iaitu Sufyan ats-Tsauri telah meninggal dalam keadaan dia tinggal 200 dinar.
Walaupun dia tokoh zuhud yang hebat, tapi dia tetap juga ada harta. Wa kana yaqulu al-malu fi zaman silah, kata al-Imam Ibn Jauzi, kata al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, harta ini pada zaman kita ni seperti senjata. Itu zaman Sufyan Ats-Tsauri. Kalau zaman kita ni lagi lebih daripada tu. Harta juga boleh attract orang untuk masuk Islam. Jadi ini benda-benda yang kita boleh tengok kebaikan daripada harta, sisi positif bagi harta. Wa ma zala salafu yamdahuna al-mal, dan sentiasalah para salaf itu memuji harta. Wa yajma'unahu lin-nawaib, dan mereka telah menghimpunkan harta untuk buat kerja-kerja kebajikan. Wa i'anatil fuqara, untuk tolong orang-orang fakir. Wa innama tajafahu qaumun minhum itharan litasyaghuli bil ibadat. Walaupun mereka itu himpun harta, mereka masih lagi sibuk dengan beribadah. Mereka masih lagi, orang kata apa, kuat hubungan dengan akhirat. Wa jam'il himam faqana'u bil yasir walau qala hadzal qail inna at-taqallul minhu awla qaruba al-amru walakinnahu zahama bihi martabal ithm. Okey, jadi dalam kata-kata ni ataupun dalam bahagian ni, kata al-Imam Ibn Jauzi, sesungguhnya golongan-golongan yang berkata cukuplah kita dengan yang sedikit, maka perkara tu tidak benar. Walakinnahu zahama bihi martabal ithm. Cukup kita dengan sedikit dan kita lebih dekat dengan akhirat. Kata Ibn Jauzi, zahama bihi martabal ithm. Orang yang kata macam ni, aku duk rasa dia macam dekat dengan kedudukan orang yang berdosa. Itu pandangan Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala. Sebab benda macam ni dia akan memandulkan, membantutkan orang Islam tu sendiri. Pemikiran kata harta tak penting. Dan lebih dahsyat lagi, pemikiran ni dia akan menyebabkan pengurusan harta tu diambil ataupun take over oleh orang kafir. Dan bila mana orang kafir take over tu, utamanya kafir yang jahat, dia orang boleh buat sesuka hati terhadap orang Islam. Jadi ini benda yang silap, kritikan yang sangat jelas oleh Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala terhadap kefahaman golongan sufi tinggal harta 100%. As-sabru 'alal faqri wal marad. Kita baca sepintas lalu saja apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi dalam bab seterusnya, iaitu kesabaran golongan sufi ni terhadap kefakiran dan juga kesakitan. Bila mana dia orang sakit, dia orang sabar luar biasa. Wa'lam anna al-faqra maradun faman ibtuliya bihi fasabara uthiba ala sabrihi. Ketahuilah kefakiran dan kesakitan. Sesiapa yang diuji dengan fakir dan sakit dan dia sabar, maka dia akan diberi pahala sabar. Walihadha yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'am. Dan kerana sebab inilah orang fakir ataupun orang yang miskin masuk syurga lebih awal 500 tahun berbanding orang kaya. Limakani sabrihim al bala, dengan sebab mereka ni ada sifat sabar. Okey. Wal malu ni'matun wan ni'matun tahtaju ila syukur. Dan harta itu nikmat dan nikmat itu berhajat kepada syukur. Wal ghaniyyu wa in ta'iba wa khatara kal mufti wal mujahid wal faqir kal mu'tazil fi zawiyah. Orang-orang yang kaya, sekiranya dia tidak jaga harta dia dengan baik, maka kedudukan dia ialah seperti orang yang memberi fatwa dan juga orang yang berjihad. Nak beritahu pada kita, orang kaya, orang yang ada ilmu, orang yang buat kerja jihad fi sabilillah, kedudukan mereka bukanlah dijamin selamat, tapi kedudukan mereka itu masih lagi berada di atas kedudukan yang bahaya. Dengan sebab tidak jelas dia punya niat dia. Wal faqir ka mu'tazil fi zawiyah. Dan orang yang fakir itu seperti orang yang terjauh ataupun orang yang tidak dipedulikan di satu bahagian. Okay. Jadi dalam bahagian ni, kata Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, memang tak dinafikan bahawasanya kebaikan banyak bagi orang yang bersabar ataupun bagi orang yang tidak peduli terhadap ujian kesakitan ataupun ujian kesusahan. Tapi walau macam mana pun, sekiranya kita ada peluang untuk dapat harta, maka teruskan
ataupun tiada masalah untuk kita ambil harta tersebut. Sebab perkara tersebut juga dituntut dalam agama kita supaya kita ni ada peninggalan kepada ahli keluarga kita, ataupun dapat menyebabkan kita dapat buat kebaikan banyak dengan ada harta. Okay. Jadi sebagai kesimpulan yang terakhir daripada perbahasan kita pada pagi ini, kritikan Ibnu Jauzi terhadap golongan sufi dalam bab memandang harta tu dalam pandangan yang semua yang negatif, maka kita boleh simpulkan di sini, harta itu memang ada fitnahnya, tapi walau macam mana pun dengan harta juga kadang-kadang membuka jalan untuk ke syurga lebih luas berbanding orang yang tiada harta. Jadi nak beritahu kepada kita, yang paling penting di sini ialah bagaimana seseorang itu menguruskan hatinya saat dia ada harta. Itu yang paling mustahak sekali. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tak menjadi orang yang terfitnah dengan harta. Sebab di sana ada orang yang miskin tapi dia fikir harta lebih teruk berbanding orang yang kaya. Dia miskin tapi hari-hari duk fikir harta. Dan di sana ada orang kaya, walaupun nampak kehidupan dia mewah, tapi dia punya kebergantungan ataupun pemikiran dia terhadap dunia tu kurang. Tak dinafikan orang seperti ni wujud. Walaupun sebahagian orang dia nampak secara umum orang kaya ni mesti paling banyak ingat dunia. Sebenarnya di sana ada orang miskin yang tidak pernah merasa harta tapi duk ingat dunia. Duk, orang kata apa, masih lagi simpan hasrat, berangan-angan nak jadi orang kaya, dan dia tertipu dengan benda tu. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian ataupun apa yang dah kita dapat manfaat daripada tulisan Ibnu Jauzi dalam bab kritikan terhadap golongan sufi, dalam bab tajarrudihim fil mal wal marad, iaitu sikap mereka yang benci kepada harta dan tidak mahu berubat bila mana sakit ni. Jadi rasanya setakat tu saja kita punya perbahasan pada slot pagi ini, dan kita berhenti situ sajalah kita punya perbahasan pada pagi ini, dan insya-Allah akan disambung lagi dalam perbahasan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.